Hari ini kita nak masuk topik membentuk persamaan garis lurus, which is ini adalah core topik, core bahagian utama dalam topik garis lurus matematik tingkatan ketiga. So take note, dengar betul-betul, okay, ambil part benda-benda yang penting yang cikgu akan share sekejap lagi. Okay, so kalau perasan, persamaan garis lurus yang awak nampak dekat skrin adalah Y sama dengan MX tambah C. Okay, tapi ingat, sebelum ni kita ada touch pasal persamaan garis lurus kan? Pasal bentuk persamaan garis lurus. Ada berapa bentuk? Ada tiga. Tiga bentuk persamaan garis lurus. Kita recap sekejap. Yang pertama apa? Yang pertama macam yang cikgu tulis kat depan ni. Okay. Yang kedua adalah yang macam ni. A per X tambah B per Y sama dengan 1. Dan yang ketiga adalah apa? Yang ini. AX tambah BY sama dengan C. Okay? So, memang kita dah belajar ketiga-tiga bentuk persamaan ni. Tapi, okay, dalam subtopik membentuk persamaan garis lurus, cukuplah kita tahu macam mana nak membentuk garis lurus, persamaan garis lurus yang rupanya macam ni je. Okay? Cukup sekadar kita tahu step macam mana kita nak membentuk persamaan garis lurus melalui yang ini aja. Yang ni je kita fokus. Okay? Kenapa? Mungkin cikgu sekolah tak ada brief benda ni. Tapi cikgu nak bagi tahu, kalau kita dah master buat persamaan garis lurus ni, membentuk persamaan garis lurus ni, makanya kita akan boleh menukar dia menjadi bentuk persamaan yang kedua ataupun menukar dia menjadi bentuk persamaan yang ketiga. Itu je reason dia. Dapat sesuatu. Okay? So, jom. Macam mana kita nak membentuk persamaan garis lurus yang Y sama dengan MX tambah C? Okey, cikgu nak share. Part ni sangat penting ya, dengar betul-betul. Ada 3 langkah mudah untuk kita buat persamaan garis lurus ni. Sebiji Y sama dengan MX tambah C. Ada berapa langkah? Ada 3 langkah. Okey? Ada 3 langkah. Ataupun 3 step lah. Okey, 3 langkah. Step yang pertama adalah kita kena cari nilai M. Okey, nilai M tu apa? Nilai kecerunan dia. Yang ini yang pertama. Okey, yang kedua kita akan cari nilai C. Ini apa ni? Ini adalah pintasan Y. Lepas kita dah cari nilai M, step pertama, step kedua cari nilai C. Of course, step yang ketiga kita akan combinekan dia. Combinekan M dengan C dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Faham setakat ni? Alright. So, cikgu nak share satu ataupun dua contoh soalan yang dia boleh jadi tanya kita macam mana nak bentuk persamaan garis lurus dan macam mana kita nak jawab soalan tu. Okay? Dah ready? Kalau dah ready, cuba angkat kepala. Walaupun cikgu tak nampak. Alright. So, okay, ini contoh soalan satu. Contoh soalan yang dia tanya kita macam mana nak buat persamaan garis lurus ataupun tentukan persamaan garis lurus. Okay? So, jom kita baca soalan sama-sama. Okay, apa dia cakap? Tentukan persamaan garis lurus yang melalui pasangan titik yang berikut. Of course, dia nak persamaan garis lurus. Tapi clue yang dibagi adalah titik. Titik tu ada berapa? Ada 2. Titik K dan titik L. Ini je clue yang dibagi. Okay? So, perkara pertama yang kita kena log adalah bentuk persamaan garis lurus yang kita kena pastikan di akhir jawapan kita bentuk dia macam mana? Macam ni kan? Y sama dengan MX tambah C. Okay? Bila kita tahu je dia suruh kita buat persamaan garis lurus, please take note 3 langkah yang cikgu share tadi. First step, apa kita kena buat? Kita kena cari nilai M. Ini dulu. Nilai M apa dia punya? Jawapan. Okay, and then baru kita pergi ke nilai C. Okay, and then baru kita combine. Okay, jom. Kita buat sama-sama. M adalah kecerunan. Okay, bila kita nak cari kecerunan, of course kita boleh gunakan 2 titik yang dia bagi. Okay, ingat cara kita nak cari kecerunan, kita guna formula yang ini. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okay. So sebelum kita nak fill upkan dekat sini, pastikan kita dah plottingkan dulu dekat titik-titik ni. Tentukan yang mana titik 1, yang mana titik 2. Okay, let's say kita tentukan K ni adalah titik yang pertama, yang ni X1, yang ni Y1, yang ni X2, yang ni Y2. And then baru kita masukkan ke dalam formula. Okay, gantikan dia.
So Y2 1. Okay, tolak Y1 4. Bahagi apa tu? X2 1 tolak 2. So end up kita akan dapat atas tu -3 bahagi -1, end up dia akan dapat 4 pula 3. Okay, so nilai M kita dah cari, settle. Sekarang step pertama kita dah settle, betul? So now kita pergi ke step yang kedua untuk cari nilai C. So nak cari nilai C, ingat benda yang kita kena buat adalah kita tulis balik formula tu, formula pula. Bentuk persamaan tadi, Y sama dengan MX tambah C tadi. Okay, and then kita kena gantikan dengan apa? Gantikan dengan benda yang kita cari tadi, of course M. Okay, sorry kejap, saya tukar warna pen lah supaya awak mudah nampak benda tu. Okay, kita kena cari nilai M tadi, kecurunan yang kita dah cari tadi yang ini. Okay, and then kita kena gantikan Y ni dengan koordinat, X ni bersama, kita gantikan dengan koordinat. Kalau perasan X dengan Y ni kita boleh ganti dengan satu titik. Of course kita kena pilih salah satu titik. Okay, kalau dekat sini cikgu akan share tips mudah adalah pilih satu titik yang nilai dia kecil. Antara K dengan L, yang mana satu nilai dia kecil? Of course ni lah L satu-satu. Okay, faham setakat ni? Ingat nak cari C kita kena tukarkan dia nilai dekat sini. Okay, Y ni ambil koordinat M dengan kecurunan yang tadi kita cari. So jom kita tukar sama-sama. So Y kita ambil titik ni tadi kan? Kita ambil titik ni kan? Y 1. M dia tadi kita dah kira 3. X tadi 1. Tambah C. Okay? Permudahkan dia. Okay? 1 tolak 3 berapa? Of course kat sini kita akan dapat -2. Ataupun terbalikkan dia akan dapat -2. Settle. So step yang kedua kita dah settle dah. Dah dapat C dah. Okay? So step yang ketiga adalah apa? Kita combinekan dia dalam apa? Dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Perhatikan betul-betul macam mana kita nak combine. Okay, Y sama dengan apa? M tadi, M apa kita dah cari? M ni lah jawapannya 3. Okay? 3X. Tambah C. Mana C? C kita dah cari nilai tadi. -2. Tambah -2. So ingat, bila jawapan dia macam ni, of course kita kena permudahkan dia. Tambah jumpa tolak akan jadi tolak. Faham setakat ni? So cikgu padam dekat sini. Okay. End up jawapannya adalah 3X tolak 2. Ini sahaja. Senang ke senang? Supposedly senang kalau kita tahu langkah-langkah yang ni. Senang je. 3 langkah. Yang first cari M, next cari C, and then kita combinekan dia. Alright? Okay, now next. Contoh soalan yang kedua. Okay, nampak kan? Okay, ini contoh soalan kedua. Tentukan persamaan garis lurus yang mempunyai kecerunan 3 dan melalui titik R4, 5. Okay, tengok betul-betul. Soalan ni memang agak beza sikit, lain sikit je. Tapi of course, cara dia sama je. Okay, cara dia tetap sama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Okay. Of course soalannya sama je, dia suruh kita buat persamaan garis lurus. Ingat pesan cikgu. Kalau kita kena dengan soalan, kita jumpa soalan atau kita dapat soalan yang dia tanya persamaan garis lurus, terus ingat 3 langkah ni. Step pertama apa? Cari M. Step kedua apa? Cari C. Step ketiga kita combine. So now terus tengok apa yang clue bagi. Apa yang soalan tu bagi. Apa yang clue yang dia bagilah. Okay, tentukan persamaan garis lurus yang mempunyai kecerunan 3 dan melalui titik R. Okay, perhatikan betul-betul. Dekat sini, sebenarnya soalan tu dah mudah yang kita dah. Dia dah bagi dah kecerunan tu. M sama dengan 3. And then dia bagi satu titik. Ingat, bila kita nak buat persamaan garis lurus, kita akan pakai yang ni kan? Y sama dengan MX sama C kan? Ingat tak tadi cikgu bagi tahu apa? Ingat ke? Ingat. Of course step pertama kita akan cari M dulu. M dia berapa nilai dia, and then step kedua kita akan cari C. C tu apa nilai dia, and then kita akan combine. Sekarang ni dalam soalan ni M ni perlu tak kita cari? Tak payah. Kenapa? Sebab M dah bagi mah.
Okay, so terang-terang M adalah 3. So now kita nak cari C pula. Ingat, step nak cari C apa? Kita kena tulis balik persamaan tu dan kita gantikan dengan nilai yang diberi. Apa nilai-nilai tu? Apa nilai-nilai tu? Nilai-nilai tu adalah M tadi dan 1 titik Y dengan X. Ingat, kena ada 1 titik. Dan kebetulan memang soalan ni bagi 1 titik. R. Just kita tinggal tukarkan sahaja. So Y, ini ingat ni X 4X, 5 ni Y. So Y adalah 5, M 3, X 4 tambah C. Kita permudahkan dia je. Nampak? Settle. Okay? So, step pertama kita dah settle cari M. Step kedua kita dah settle cari C. Now, step yang kita kena combine. Combine masukkan je. Daripada Y tadi memang kita tulis Y balik. Okay? Daripada Y tadi kita kena tulis Y balik. Okay? Sama dengan M mana M? M ini. M yang ini. Okay? M adalah 3X. X jangan ditukar. Tambah C. C yang kita kena tukar. Apa yang kita cari ni, nilai-nilai yang kita kena tukar. M dengan C. C apa tadi? Negatif 2, negatif 7. Sama juga macam tadi proses macam soalan 1 ni. Kalau jumpa tambah dengan tolak, kita kena permudahkan dia akan jadi tolak. Faham setakat ni? So jadinya dekat sini dia akan jadi Y sama dengan 3X tolak 7. Macam tu je. Senang ke senang? InsyaAllah senang. Of course kena banyakkan buat latihan supaya awak lebih mudah faham. Okay? So itu saja cikgu nak share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.